wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa ba'd. Yang dikasihi Al-Fadhil Pengerusi Majlis Al-Fadhil Ustaz Sirajuddin Abdullah, yang dimuliakan Tuan Guru kita Mudir Zawiyah Nasiriyah Syekhuna Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir Al-Azhari Hafizahullah Ta'ala, yang diraikan para santri, para hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, juga yang mengikuti secara langsung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu yang dituntut. Syukur kepada Allah Ta'ala, kita berkumpul minggu ini untuk meneruskan rutin mingguan kita di Zawiyah Nasiriyah, menyambung bacaan kitab Tafsir Nurul Ihsan dan Tanbihul Alifa yang akan dipimpin oleh Tuan Guru kita, dan juga meneruskan kajian kitab Khamsumiyati Sunnatin min Sunanis Salah ala Madhabil Imam Syafi'i, atau 500 sunat-sunat solat di dalam mazhab Syafi'i, yang dikarang oleh Al-Habib Al-Alamah Sa'ad Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Telah berkata musannif, sambungan pada sunat yang ke 381 kalau tak silap saya. Betul. 383. Sunat yang ke-383, kata musannif, an takuna salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala al-ali was-sahbi fi awwal du'ai ba'da alhamdi lillah. Sunat yang ke-383, kata musannif, adalah sunat untuk mengucapkan selawat dan salam ke atas baginda Nabi SAW, serta ke atas para sahabat, serta ke atas ahli bait ketika awal doa ba'dal hamdilillah, selepas mengucap pujian kepada Allah Ta'ala. Jadi ni masih lagi sunat ketika kita sedang membincangkan tentang sunat ketika membaca doa, khususnya doa selepas solat. Dan umumnya ni sunat-sunat yang disebutkan juga boleh dipraktikkan dalam semua jenis doa yang kita bacakan, sama ada selepas solat ataupun doa khusus yang kita baca pada tempat-tempat yang tertentu, doa minta hajat, doa bila-bila masa saja boleh diamalkan dengan cara yang macam ni. Maksudnya lebih afdal untuk diamalkan dengan cara bacaan doa dengan cara yang macam ni. Dimulakan dengan puji kepada Allah Ta'ala, menyebut Alhamdulillah, ataupun apa-apa sirah saja yang membawa maksud pujian kepada Allah Ta'ala. Sirah yang terbaik Alhamdulillah, yang paling mudah, yang selalu kita amalkan. Jadi pada sunat yang sebelumnya, musannif menceritakan tentang sunat untuk mengucapkan selawat kepada Nabi, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian mengucap selawat kepada ahli bait, kemudian mengucap selawat kepada para sahabat, dan juga mengucapkan salam kepada ahli bait dan para sahabat. Dan ucapan selawat kepada baginda Nabi, kepada ahli bait dan juga kepada para sahabat ni, bila kita nak ucapkan, iaitu selepas mengucap puji kepada Allah Ta'ala. Jadi ni susunan dia. Mula dengan pujian kepada Allah Ta'ala, kemudian mula dengan bismillah, kemudian pujian kepada Allah Ta'ala, kemudian selawat kepada para nabi, selawat kepada ahli bait, selawat kepada para sahabat, serta mengucapkan salam. Cara ni juga disunatkan kepada kita untuk memulakan ucapan dengan cara ni. Mulakan ucapan sama ada bagi kuliah ke, ucapan umum ke, jadi pengerusi mesyuarat ke, sunat untuk kita mulakan dengan cara ni. Mulakan dengan bismillah, mulakan dengan bismillah, kemudian mengucap puji kepada Allah, kemudian membaca selawat. Dan ni salah satu tempat yang sangat dituntut kepada kita untuk berselawat
kepada baginda Nabi SAW. Dan ni disebut sendiri oleh tuan guru kita di dalam kitab Tarjis Al-Liwa Al-Mu'allam, tempat yang pertama sekali sunat untuk mengucap salam, mengucap salawat kepada baginda Nabi ketika awal perkataan. Maksudnya awal ucapan kita ucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi. Tapi bila awal ucapan itu adalah selepas mengucap puji kepada Allah Ta'ala. Jadi awaliyah itu awaliyah nisbiyah, bukan awaliyah haqiqiyah. Kalau awaliyah haqiqiyah, yang betul-betul awal adalah bismillah kepada Allah Ta'ala, kemudian mengucap puji, kemudian selawat. Jadi mengucap puji dan selawat juga awaliyah, juga kita baca awal-awal, tapi bukan awal-awal secara hakikat. Sebab apa? Yang betul-betul awal adalah kita baca bismillah dulu, kemudian dikemudiankan dengan puji kepada Allah Ta'ala, kemudian salawat kepada baginda Nabi serta ahli keluarga dan para sahabat. Itu maksud yang disebutkan oleh musannif dalam sunat yang ke-383, an takuna salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wasahbi fi awwali du'ai ba'da alhamdi lillah. Sunat yang ke-384, taharri majad. Sunat yang ke-384, taharri majami' as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat yang ke-384, berusaha mengumpulkan himpunan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau minggu lepas kita cerita tentang ada sirah pujian kepada Allah Ta'ala yang menghimpunkan semua jenis puji, yang mampu dibaca oleh makhluk. Jadi kalau nak kata semua jenis puji itu memang semua sungguh, tak ada yang tu kita tak mampu. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui pujian kepadanya. Tapi yang mampu dibacakan oleh kita, yang seperti mana yang disebutkan oleh para ulama adalah dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah, yang kita sebutkan minggu lepas. Yang tu puji yang mengumpulkan semua jenis puji. Dalam sunat yang ke-384 pula, kata musannif, berusaha untuk membaca selawat dengan sirah selawat yang mengumpulkan semua jenis selawat. Jadi sirah selawat yang mana yang mengumpulkan semua jenis selawat? Iaitu sirah selawat yang kita bacakan di dalam tahiyat, selawat Ibrahimiyah. Dan selawat itu adalah merupakan sebaik-baik selawat, yang paling afdal, kerana ia diriwayatkan sendiri daripada Nabi SAW, dan Nabi pun baca selawat itu di dalam tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Cuma dia tak ada salam. Jadi kita boleh tambahkan macam mana, wasallim tasliman katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi dia ada selawat kepada Nabi, dia ada selawat kepada Sayyidina Nabi dan juga salam. Dan begitu juga ada selawat kepada ahli bait dan juga salam. Dengan kita tambah wasallim tasliman katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi itu adalah seafdal selawat yang paling afdal untuk kita bacakan. Dan ini tak menafikan bolehnya kita untuk beramal dengan selawat yang lain, khususnya ketika selain solat. Ketika kita bacakan doa lah, waktu kita baca doa, kita nak amalkan selawat sirah yang lain, tak ada masalah. Kecuali ketika solat, ketika baca tahiyat tu, kita kena baca selawat Ibrahimiyah, selawat yang kita bacakan tadi, yang selalu kita bacakan tu. Sebab itu yang di dalam solat, baiknya pada kita untuk mengikut seperti mana yang ditunjukkan kepada kita. Jadi bila Nabi baca macam tu, kita pun baca macam tu. Melainkan pada perkara yang disebutkan sendiri jelas-jelas oleh ulama, yang kita boleh amalkan kerana kita, yang lebih baik untuk kita amalkan kerana kita meraihkan adab kita dengan baginda Nabi. Contohnya seperti menambah lafaz Sayyidina. Menambah lafaz Sayyidina tak dibaca oleh Nabi dan tak dibaca oleh para sahabat, tapi kita boleh tambahkan. Bahkan tu yang lebih afdal kepada kita untuk kita amalkan, itu dengan menambah lafaz Sayyidina. Kenapa? Kerana kita meraihkan adab dengan baginda Nabi SAW.
Sunat yang ke-385, an yansarifal imamu wal munfaridu aqiba salamihi wa faraghihi min adh-dhikri wad du'a'i ba'dahu. Sunat yang ke-385, imam dan orang yang solat sendirian beredar setelah memberi salam dan selesai dari zikir serta doa selepasnya. Sunat yang ke-385, kata musannif, kita disunatkan bagi imam dan munfarid, sunatkan bagi imam dan yang sembahyang sendirian, ni khusus di masjid, untuk beredar selepas memberi salam, wa faraghihi min adh-dhikri wad du'a, dan juga selepas selesai daripada zikir dan doa. Sunat untuk beredar daripada masjid selepas memberi salam dan juga selepas membaca zikir dan doa, bagi imam dan munfarid. Kalau bagi imam yang terbaik bagi imam adalah untuk dia beredar dulu sebelum makmum beredar daripada masjid. Itu yang terbaik. Kalau bagi munfarid boleh beredar. Munfarid maksudnya yang sembahyang sendirian tak terikat dengan imam, maka selepas dia bagi salam dan baca doa, sunatkan kepada dia untuk beredar, melainkan dengan niat i'tikaf. Dia nak i'tikaf dekat masjid, nak beribadat dekat masjid, maka tak ada masalah. Cuma kalau ada percampuran antara lelaki dan perempuan, maksudnya saf jemaah wanita di belakang dan jemaah lelaki di depan, maka yang terbaik adalah untuk bagi jemaah perempuan, bagi jemaah wanita beredar dulu, baru lelaki. Nak elakkan daripada ikhtilat, nak elakkan daripada bercampur lelaki dan perempuan. Jadi biar yang jemaah perempuan, yang wanita ni beredar dulu daripada masjid sebelum lelaki beredar. Sunat yang ke-386, ikmalul adhiyati wal adhkari dakhil as-salati wa kharijaha. Sunat yang ke-386, menyempurnakan bacaan doa-doa dan zikir-zikir di dalam dan di luar solat. Menyempurnakan bacaan doa dan zikir-zikir di dalam dan di luar solat. Kita sebut sebelum ni zikir-zikir yang disunatkan kepada kita untuk baca di dalam solat, zikir dan doa. Ada yang disunatkan baca ketika rukuk, ada yang disunatkan baca ketika i'tidal, ada yang disunatkan baca ketika sujud, ada yang sunatkan baca ketika duduk di antara dua sujud, ada yang disunatkan baca ketika duduk tahiyat. Jadi hampir setiap tempat di dalam solat ada zikir yang sunat untuk dibacakan. Dan sunat amalkan dengan zikir tu dah dapat dah satu sunat. Maksudnya kalau kita amalkan zikir ketika rukuk tu satu sunat. Tu pun ada 2-3 zikir yang kita boleh, yang sunat bacakan ketika rukuk, mengikut riwayat yang beza-beza. Kalau dia kumpulkan, dia dalam satu rukuk contohnya, dia kumpulkan semua jenis zikir yang sunat dibacakan, jadi dah ada banyak dah pahala sunat kat situ. Lepas tu dia menyempurnakan bacaan zikir, maksudnya dia tak tinggal satu pun. Tu sunat yang lain pula, yang disebutkan di dalam sunat yang ke-386 ni, menyempurnakan bacaan doa dan zikir di dalam solat dan juga di luar solat. Jadi dengan jumlah yang terlalu banyak. Sunat untuk diamalkan kesemuanya, maksudnya kesemuanya yang dipelajari, ataupun dia belajar semua tapi dia tak mampu nak amalkan semua, dia dapat dengan sekadar yang dia amalkan. Sunat yang ke-387, al-jam'u bainad da'awatil ma'thurah, mengumpulkan antara doa-doa yang ma'thur. Sunat yang ke-387 disunatkan kepada yang bersolat untuk membaca doa dan zikir-zikir yang ma'thur, mengumpulkan semua yang ma'thur, kemudian dibacakan di dalam solat dan di luar solat. Jadi siapa yang nak kumpul ke semua ni, nak kumpul ke semua doa-doa yang maksud ni, jadi kita jenuh lah. Kita nak kumpul ke semua doa yang maksud, nak kena buka hadis, nak kena tengok, nak kena belek pula, lepas tu nak kena tengok pula riwayat hadis.
Jadi susah bagi kita. Jadi macam mana nak buat? Amalkan seperti mana yang dah disusun kepada kita. Amalkan seperti mana yang dah disusunkan kepada kita oleh para ulama. Para ulama dah susun siap dah. Yang kita bacakan sebelum ni, semua yang kita bacakan sebelum ni, sunat-sunat ketika rokok, zikir yang sunat dibacakan ketika rokok, ketika sujud, yang tu semuanya dah diambil daripada hadis-hadis Nabi yang disebutkan di dalam kitab ni lah. Semuanya diambil daripada hadis, semuanya diambil daripada hadis Nabi SAW. Hasil usaha daripada para ulama untuk menyampaikan kepada kita amalannya Nabi SAW untuk kita amalkan. Jadi kita perlukan kita perlu tak kepada para ulama? Perlu, sangat-sangat perlu. Sangat-sangat perlu kepada para ulama. Sebab tu jangan mudah terpengaruh dengan slogan sebahagian yang kata kepada kita berpada sahaja dengan Al-Quran dan hadis. Sebab kalam ini seperti kata Syekh Yusri, kalam ni qaulul haq yuradu bihal batil. Kalam itu betul. Ya memang kita perlukan hadis dan Al-Quran saja. Tapi di sebalik kalam ni, di sebalik slogan ni ada kehendak yang tidak elok, yang tidak tepat, iaitu untuk melarikan kita daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah dan memberikan hak kepada awam untuk menilai sesuatu hadis dalam keadaan orang awam kita semua tidak mampu untuk nak menilai hadis, tak boleh nak faham bahasa Arab pun tak reti, lepas tu mengaji pun tak banyak, tapi nak diberikan hak kepada kita untuk menilai hadis, untuk nak menilai kalam-kalam para ulama. Ni adalah hasil daripada slogan sebahagian pihak, iaitu yang dengan menyebut ikut Al-Quran dan hadis itu lebih afdal daripada ikut para imam. Yang kita amalkan dalam solat kita itu semua adalah hasil daripada ijtihad dan juga hasil daripada usaha para ulama untuk kumpulkan segala amalan daripada Nabi SAW dan sampaikan kepada kita dengan cara yang mudah. Jadi yang kita bacakan sebelum ni itu semuanya dah diambil daripada hadis Nabi SAW. Sunat yang ke-388, ayyam kusal ma'mumu fi musallahu hatta yaqum al-imamu min musallahu. Sunat yang ke-388, disunatkan kepada makmum untuk kekal di musalla, tempat solat, sama ada masjid ataupun surau dan sebagainya, hatta yaqum al-imamu min musallahu, sehinggalah berdirinya imam daripada tempat solatnya. Jadi ni sunat-sunat ketika kita nak beredar selepas solat. Yang terbaik di dalam jemaah adalah untuk bagi imam beredar dulu daripada masjid, daripada tempat solat kita. Itu yang terbaik untuk diamalkan. Tapi lah ni payah khususnya kalau semayang dekat masjid-masjid dekat pekan contohnya, jemaah ramai dan ada yang bekerja, ada yang tak boleh lama sangat, ada yang dia waktu rehat tu dia kena gunakan sebaiknya, sekali dia nak makan lagi, dia nak buat banyak kerja lagi, lepas tu sekali dia nak kena daftar masuk kerja pula. Jadi dalam keadaan jemaah yang ramai, yang sangat ramai ni macam-macam hal, setiap orang dengan hal dia yang sendiri. Cuma kalau bagi dalam keadaan jemaah yang tidak terikat dengan semua perkara tadi itu, sunat adalah untuk tunggu imam keluar dulu daripada tempat solat, barulah makmum keluar. Jadi lebih khususnya benda ni diamalkan di pondok-pondok, di masjid-masjid yang duduk dekat sekolah, yang mana yang semua jemaahnya adalah para pelajar, semua jemaahnya para santri, dan yang jadi imam tu adalah tuan guru ke syekh ataupun yang jadi imam tu wakil daripada pelajar. Yang terbaik adalah untuk tunggu imam keluar dulu, barulah makmum semua keluar. Jadi kalau di masjid kampung, selepas main Jumaat sekalipun, kalau makmum boleh tunggu imam keluar dulu daripada solat, daripada masjid tu yang terbaik. Tapi waktu ni dia macam-macam hal. Maksudnya makmum ada kerja dia dan imam pun ada kerja dia. Imam selepas bagi salam, selepas bangun tu dia tak keluar lagi daripada masjid, dia bersembang dulu dengan AJK apa semua, duduk sembang kot tu sembang kot ni.
Jadi takkan nak tunggu imam keluar dulu, jenuh lah kita. Jadi ikut keadaan masing-masing lah, itu hal masing-masing. Sunat yang ke-389, sunat yang ke-389, an la yakhruja minal masjidi illa ba'da khuruji imami. Ini sunat yang ke-389. Sunat yang ke-388 dan sunat yang ke-389 dengan inilah sunat yang ke-388. Maksudnya sunat yang ke-388 tu dia tunggu imam berdiri dulu baru dia berdiri. Sunat yang ke-389 imam keluar dulu baru dia keluar daripada masjid. Tapi kalau dia keluar dulu daripada imam pun hukumnya bukan haram. Hukumnya adalah khilaful aula. Khilaful aula tu dia bawah sikit daripada makruh. Hukumnya bukan makruh, hukumnya khilaful aula. Dan tu kalau tak ada keuzuran, kalau tak ada apa-apa keperluan untuk keluar daripada masjid sebelum imam keluar. Tapi kalau ada keuzuran maka hukumnya harus. Sunat yang ke-390, ayyan sarifa jihata hajati. Setelah selesai solat beredar mengikut arah hajat yang ditujui. Sunat yang ke-390, sunat bagi imam dan makmum selepas daripada solat untuk beredar mengikut arah hajat. Jadi macam mana mengikut beredar mengikut arah hajat ni? Itu diterangkan dalam sunat yang ke-391, al-insirafu jihatal yamini afdal in lam yakun lahu hajah. Jadi beredar mengikut arah hajat ni maksudnya selepas solat tu rumah kita di mana? Kalau kita nak balik ke rumah lah, nak balik ke rumah ke, nak pergi tempat lain ke, nak pergi kedai ke, mana-mana ke, kedudukan dia dengan masjid itu adakah di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Jadi kalau di sebelah kanan beredar ke sebelah kanan, kalau sebelah kiri beredar ke sebelah kiri. Macam yang tu maksud dia. Dan sunat yang ke-391, al-insirafu jihatal yamini afdal in lam yakun lahu hajah. Kalau dia tidak ada hajat, nak balik ke rumah ke, nak ke mana-mana ke, untuk beredar mengikut arah kanan itu lebih afdal kalau dia tidak ada hajat. Sunat yang ke-392, al-muhafazatu 'ala rawatib. Sunat yang ke-392, al-muhafazatu 'ala rawatib, menjaga solat sunat rawatib. Baik. Solat sunat rawatib, solat sunat yang terbaik selepas solat witir. Kita dah sebut tentang solat witir sebelum ni, waktu dia bila, jumlah rakaat dia banyak mana, apa yang afdal untuk dibaca di dalam solat witir. Selepas solat witir, solat yang lebih afdal adalah solat yang afdal mengikut kedudukan dia, solat rawatib. Dan di antara solat rawatib ni yang lebih afdal, yang paling afdal di antara solat rawatib, solat sunat subuh. Dan solat subuh kita tak panggil qabliyah sebab dia tak ada ba'diyah. Solat sunat subuh kita panggil solat subuh, 2 rakaat sebelum subuh, itu yang lebih afdal. Solat sunat rawatib pun dia ada 2, muakkad dan tidak muakkad, muakkad dan ghair muakkad. Solat sunat muakkad ada 10 rakaat yang sangat dituntut, yang muakkad yang sangat dituntut untuk kepada kita untuk kita amalkan, yang Nabi selalu buat dengan sembahyang sunat ni. Nabi selalu buat dan Nabi tak pernah tinggal. Tapi Nabi tak pernah suruh kepada umat untuk amalkan. Tapi daripada perbuatan Nabi itu, daripada perbuatan Nabi yang amalkan dengan keadaan Nabi yang tidak pernah tinggalkan, maka para ulama meletakkan bahawa sembahyang ini hukumnya sunat dan sunat yang sangat dituntut. Lalu jadi para ulama bahagikan di antara yang muakkad dan tidak muakkad. Yang sangat dituntut ni, yang muakkad ni yang sangat dituntut, yang Nabi amalkan tidak pernah tinggal. Jadi sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. 10 rakaat semua. Jumlah semua sekali ada 22 rakaat. 10 rakaat muakkad, lagi 12 rakaat tidak muakkad. Ada disebutkan di dalam terjemahan. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak.
Yang tidak muakkad pula 12 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur. Maksudnya dalam sebelum zuhur ni ada 4 rakaat. 2 rakaat muakkad dan 2 rakaat tidak muakkad. Maknanya dia sembahyang sebelum zuhur 2 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Jadi qabliyah zuhur ada berapa rakaat? Qabliyah zuhur 4 rakaat. Ba'diyah zuhur pun 4 rakaat. 4 rakaat sebelum asar. Sebelum asar ada juga 4 rakaat. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isyak. Itu yang tidak muakkad. Sembahyang sunat rawatib ni bila masuk waktunya? Masuk waktunya dengan masuk waktu solat tu. Jadi bila masuk waktu sembahyang sunat subuh, masuk waktu subuh, masuk waktu. Keluar bila? Keluar dengan keluar waktu. Keluar waktu maka maka terkeluarnya waktu sembahyang sunat rawatib bagi setiap fardu tu. Dengan keluar waktu. Dan sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah semuanya boleh diqada. Jadi kalau tak sempat contohnya, kalau dia nak sembahyang sunat zuhur, dia nak sembahyang dekat masjid. Sampai ke masjid dia tak sempat. Dah jemaah dah. Jadi dia pun masuk sembahyang jemaah. Selepas jemaah tu dia nak qada balik. Dia nak qada sunat qabliyah dia yang tak dan sembahyang tadi. Boleh tak? Boleh. Sebab masuk waktu qabliyah tadi saya sebut dia kurang jelas. Sembahyang sunat qabliyah masuk waktunya selepas masuk waktu, dan keluar waktunya selepas keluar waktu. Jadi sama ada sembahyang fardu tu kita buat ataupun kita tak buat lagi, kita boleh sembahyang sunat qabliyah. Jadi contohnya kita masuk waktu, kita tak dan nak sembahyang sunat qabliyah, kita tu buat sembahyang fardu tu lah, buat sembahyang fardu. Dan selepas sembahyang fardu tu kita boleh buat sembahyang sunat qabliyah, tapi bukan dengan niat qada, dengan niat adab, bukan dengan niat qada. Sebab sembahyang sunat qabliyah waktu dia selepas masuk waktu dan keluar waktu dia selepas keluar waktu. Sama ada kita sembahyang fardu tu kita buat ataupun kita tak buat lagi. Jadi sama ada sebelum solat ataupun selepas solat. Sembahyang sunat ba'diyah waktu dia masuk selepas kita sembahyang fardu tu. Jadi sembahyang subuh tak ada fardiyah, tak ada ba'diyah. Sembahyang zuhur, ba'diyah zuhur bila masuk waktu dia? Selepas sembahyang zuhur baru masuk waktu dia. Selepas sembahyang zuhur barulah kita boleh sembahyang sunat ba'diyah. Sebelum tu tak boleh. Jadi kalau kita sembahyang zuhur pukul 3 sekalipun, selepas pukul 3 tu baru kita boleh amalkan sembahyang sunat ba'diyah. Sampailah sebelum keluar waktu. Dan yang terbaik adalah selepas sembahyang zuhur, lepas dah baca doa apa semua, lepas tu bangun sembahyang sunat ba'diyah. Dia tak tunggu waktu yang panjang lah. Itu yang terbaik. Dan sembahyang sunat rawatib boleh diqada daripada yang sebelum ni lah, yang sebelum ni. Dan memang kita tak terbuat semua sembahyang sunat rawatib pun. Kalau kita sembahyang fardu kita dah cukup, maknanya yang pernah tinggal sebelum ni pun, sama ada tinggal disebabkan uzur ataupun tinggal disebabkan waktu jahil kita, kalau kita dah sempurna, dah selesai, dah qada ke semua sembahyang fardu kita, maka kita boleh qada sembahyang rawatib sebelum ni. Kita amalkan sembahyang rawatib yang semasa, dan yang sebelum ni kita boleh qada juga. Kita boleh qada, disunatkan kepada kita untuk qada sembahyang sunat rawatib. Dan dia boleh, sembahyang sunat rawatib ni dia boleh sertakan niat qada dia dengan sembahyang tarawih. Waktu sembahyang tarawih tu kan 20 rakaat, kita niatkan sekali sebagai niat tarawih dan niat qada rawatib yang sebelum ni. Jadi akan dapat pahala berganda. Ini salah satu fawaid yang disebut diri oleh tuan guru kita sewaktu Ramadan, daurah Ramadan yang lepas. Sunat yang ke-393, an yafsila bainal fardi was sunnati awil fardaini was sunnataini bi kalamin aw intiqal. Disunatkan kepada kita untuk memisahkan di antara solat fardu dan juga solat sunat, atau
dua solat fardu atau dua solat sunat bi kalamin aw intiqalin, dengan kalam ataupun intiqal. Kalam ni sama ada bersembang dengan inilah, dengan siapa-siapa saja, dengan manusia, aw intiqal, ataupun berpindah daripada tempat kita tu. Jadi pertama, pindah sembahyang di antara sembahyang sunat, di antara sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Kita nak sembahyang sunat ba'diyah, sembahyang zuhur, lepas tu nak sembahyang sunat ba'diyah. Sunat kepada kita untuk berpindah daripada tempat kita sembahyang zuhur tu ke tempat yang lain. Berpindah ni tak semestinya jauh, tak semestinya daripada depan masjid sampai ke hujung masjid. Satu langkah ke depan, satu langkah ke belakang, ke kiri ke kanan, tak ada masalah, asalkan berpindah. Jadi yang tempat yang kita sembahyang sunat tu bukan tempat yang kita sembahyang fardu tadi, bukan tempat yang kita sembahyang fardu tadi tu. Jadi antara hikmahnya, setiap tempat yang kita sembahyang tu akan menjadi saksi kepada kita di hari kiamat ni. Akan menjadi saksi yang kita pernah sembahyang dekat tempat tu. Sebab tu disunatkan untuk berpindah. Kalau tak boleh nak berpindah, contohnya macam sembahyang dekat masjid, jemaah ramai, tak boleh nak berpindah ke tempat tu, susah. Maka dia nak pisahkan di antara dua sembahyang tu macam mana? Dengan zikir. Dengan zikir, musannif sebut kat sini bi kalamin, maksudnya dengan kalam, dengan kita bersembang dengan siapa-siapa saja. Sebab ada hadis daripada Nabi SAW, hadis Sayyidatina Aisyah riwayat, kata selepas sembahyang sunat subuh, Nabi akan bersembang dulu saat dengan Sayyidatina Aisyah sebelum sembahyang fardu subuh. Ada riwayat sebut macam tu. Ada riwayat sebut macam tu. Jadi sunat untuk dipisahkan sama dengan dua solat tu dengan kalam ataupun dengan zikir. Zikir apa yang boleh kita bacakan? Apa-apa zikir. Dan zikir yang selalu kita amalkan, al-baqiyatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Yang tu saja sudah memadai, sudah mencukupi. Jadi sama ada antara fardu dan sunat. Selepas sembahyang zuhur, lepas tu nak sembahyang zuhur ba'diyah. Sunat untuk pindah tempat ataupun zikir. Ataupun di antara dua solat fardu. Macam mana antara dua solat fardu ni? Sama ada fardu ada dan fardu qada. Ataupun dua sembahyang jamak. Kan jamak, sama ada jamak taqdim, jamak takhir, dia akan sembahyang dua sekali, maghrib dan isyak, zuhur dan asar. Jadi di antara dua fardu tu sunat kepada dia untuk pindah tempat ataupun berzikir. Ataupun dua sembahyang sunat, wasunnatain, ataupun dua sembahyang sunat disunatkan kepada dia juga untuk memisahkan di antara dua solat tu dengan zikir ataupun intiqal. Sunat yang ke-394. Sunat yang ke-394, al-faslu bil intiqali afdal. Sunat yang ke-394, untuk memisahkan dua solat tu dengan intiqal, yang tu lebih afdal. Jadi kita baca dalam sunat yang ke-393 tadi, dia kata apa? Musannif kata sama ada dengan kalam ataupun intiqal, dengan zikir ataupun dengan berpindah tempat. Dalam sunat yang ke-394 pula, Habib sebut dengan jelas intiqal tu lebih afdal daripada zikir, kalau dia mampu, kalau dia boleh untuk berpindah tempat. Sebab apa? Sebab dengan sembahyang sunat dekat tempat tu, dengan banyaknya tempat kita sembahyang, setiap tempat tu akan menjadi saksi kepada kita yang kita pernah sembahyang di tempat tu. Dan lebih afdal, dan di antara yang afdal adalah untuk kita pindah sembahyang tu, pindah tempat tu daripada masjid ke rumah. Jadi macam mana? Sembahyang sunat, sembahyang fardu, kita sembahyang fardu kat masjid lah. Fardu masjid kat masjid katakan. Sembahyang jemaah. Selepas selesai sembahyang jemaah, nak sembahyang sunat ba'diyah. Sembahyang sunat ba'diyah ni kita disunatkan untuk pindah. Kalau kita berpindah di dalam masjid, sekadar di dalam masjid itu, dekat mana-mana pun tak apa, tak semestinya jauh, dekat pun tak apa. Tapi afdal untuk pindah terus ke rumah. Kalau dia boleh sembahyang di rumah lah. Kalau dia boleh sembahyang di rumah, dia boleh pindah
sembahyang tu dekat rumah. Sebab sembahyang sunat ada sebahagian sunat saja yang tak disunatkan untuk buat dekat rumah. Contohnya macam sembahyang sunat hari raya. Sembahyang sunat hari raya sepatutnya berjemaah. Sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah, kesemuanya afdal dibuat dekat masjid. Yang tu yang disunatkan berjemaah. Yang tak disunatkan berjemaah, afdalnya dibuat di rumah, melainkan sembahyang qabliyah. Sembahyang qabliyah ataupun sembahyang sunat subuh. Sembahyang sunat subuh tu afdal dibuat dekat masjid. Buat dekat masjid ataupun buat dekat rumah pun boleh. Buat dekat rumah, lepas tu nak sembahyang subuh, pergi sembahyang kat masjid. Sembahyang sunat qabliyah selain daripada subuh, qabliyah zuhur ataupun qabliyah asar, sunat sembahyang kat masjid. Sebab apa? Sebab ada lagi sunat yang akan disebutkan oleh musannif adalah sunat kepada kita untuk sampai ke masjid sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu tu sunat dah kepada kita untuk duduk kat masjid. Duduk kat masjid, i'tikaf, wirid, baca Quran apa semua, buat ibadat kat masjid. Sebelum masuk waktu. Jadi selepas masuk waktu barulah kita sembahyang sunat ba'diyah, sembahyang sunat qabliyah. Selepas sembahyang sunat qabliyah, sembahyang jemaah, lepas sembahyang jemaah, sembahyang ba'diyah pula. Nak sembahyang kat masjid ataupun sembahyang kat rumah. Kalau nak sembahyang kat masjid, pindah tempat ataupun zikir. Kalau tak sembahyang kat masjid, pindah sembahyang kat rumah pun afdal juga. Sebab apa? Sebab kita kena jadikan sembahyang sunat kita, sebahagian daripada sembahyang sunat itu dekat rumah, untuk nak mencahayakan rumah kita, bagi ada cahaya sikit, sembahyang sikit kat rumah. Lebih-lebih lagi kalau ada anak-anak apa semua. Jadi anak-anak boleh tengok kita sembahyang, boleh belajar daripada boleh belajar sembahyang dengan cara tengok kita sembahyang. Tu antara kelebihan sembahyang sunat dekat rumah. Kalau dia boleh sembahyang sunat kat rumah, maksudnya ada setengah orang dia tak boleh kalau buat amal seorang-seorang. Dia kalau jemaah ramai-ramai boleh ya. Sebab tu dia sembahyang, dia kena ke masjid. Kalau dia tak ke masjid, dekat rumah dia pakai tak sembahyang. Orang macam ni macam mana? Memang sebenarnya yang ramai macam ni. Yang ni yang disebutkan sendiri oleh Imam Abdul Wahab Syaruni dalam kitab Lawaqih. Yang ramainya macam ni. Yang ramainya tak boleh sembahyang seorang-seorang. Maksudnya kalau buat amalan ni seorang-seorang dia payah nak buat. Dia mari malah, dia jadi. Tapi kalau ramai-ramai semangat dia lain lah. Sama macam ni lah, sama macam berimpun pilihan raya ke, waktu dengar kata-kata tausiah tu, kita jadi semangat. Lepas tu sembahyang subuh esok tu waktu kira lain lah. Yang tu contohnya. Sebab apa? Sebab kita memang macam tu. Kebanyakannya memang macam tu. Melainkan sikit saja yang dia orang ramai ke orang sikit ke, amalan dia tetap buat. Yang ramainya kita ni sebenarnya kalau kebanyakan kita waktu ramai tu kita semangat. Jadi ada orang dia sembahyang jemaah bila ramai-ramai, tu dia semangat. Dia dengar imam baca sedap pula. Sebab tu kita tak boleh nak salahkan kalau orang jenis makmum ni dia jenis cari hak baca sedap. Sebab kalau baca sedap tu lagi dia syok sembahyang. Baca tak sedap ni walaupun kena makhraj, walaupun sembahyang dia paling faqih dalam imam tu, dia paling alim di dalam bab sembahyang jemaah ni. Sebab yang afdal bagi untuk jadi imam yang jemaah lah adalah yang paling alim di dalam bab tu. Jadi kalau yang tak alim, yang dia tak pandai ni, dia tak alim tapi dia qiraat dia padu, dia baca sedap, tetap didahulukan yang alim tadi tu. Tapi bagi setengah orang, bukan bagi setengah, bagi kebanyakan orang, kita akan cari benda-benda macam ni dalam sembahyang. Kita akan cari yang pendek, kita akan cari yang baca sedap. Lepas tu ceramah pun kita cari yang agak kena dengan kita, yang lawak-lawak sikit, yang tu lah kita cari. Ada kebanyakan kita memang macam tu. Macam mana dengan orang macam ni? Asalkan dia amalkan, asalkan dia sembahyang, itu dah cukup. Jadi kita tak payahlah nak memberatkan orang. Maksudnya tak dituntut kepada kita dengan tuntutan yang kita kena suruh orang untuk beramal macam mana sekalipun, duduk seorang ke duduk ramai ke. Maksudnya kita tidak dituntut untuk betul-betul buat macam tu. Kita boleh bagi nasihat, tapi untuk nak biarkan orang dalam keadaannya yang tu pun maksudnya meraihkan hal makhluk.
Setiap orang ni ada hal dia masing-masing. Kalau dia jenis bersemangat waktu buat ibadat ramai-ramai, maka yang baik bagi dia adalah untuk dia amalkan. Jadi kalau seorang tu dia duduk dekat masjid saja, dia boleh sembahyang sunat apa semua ni, nak buat amalan apa semua dekat masjid, maka buat kat masjid. Tak payah nak pindah balik sembahyang kat rumah dah. Kalau dia jenis tak, kalau balik ke rumah memang payah nak sembahyang. Sebab masjid ni dia ada suasana dia. Dia ada suasana dengan lampu apa semua, dengan khok, dia jadi lawa. Dia lawa benda tu, dia syok tengok. Masjid kat Malaysia lah. Tapi kalau masjid kalau kat negara Arab, kat Mesir khususnya, tu lain kira lah. Kalau masjid kat Malaysia lawa. Masjid kat Malaysia semua lawa-lawa, cuma jemaah je yang tak ramai. Masjid lawa apa semua. Jadi dia semangat tengok itu, dia jadi syok nak main kat masjid. Klik rumah, pakai dak dah. Nak baca Quran kat rumah pun jadi payah. Jadi payah apa semua. Maka buat kat masjid. Buat je kat masjid. Asal buat. Asal bagi ada aja. Kalau ni bagi orang macam tu lah. Kalau setengah orang dia sepanjang hidup dia macam tu. Dia payah nak buat ibadat dia sendirian. Ibadat dia mesti kena buat ramai-ramai. Maksudnya kalau sembahyang sunat ni, sembahyang sunat yang tak ada jemaah, yang tu dia memang pakai tak buat. Qiyamul lail dia memang pakai tak buat. Sembahyang sunat yang lain pun semua dia tak buat. Yang jemaah yang tu dia buat. Tahlil kalau nak wirid seorang-seorang tak. Tapi kalau tahlil boleh lah. Tahlil ada makan pula, yang tu dia boleh buat. Ada setengah orang dia sepanjang hayat dia macam tu, dia tak ubah langsung. Sepanjang hayat dia macam tu, tapi dia beramal lah, dia amal. Tapi jangan tinggal yang wajib. Yang wajib pun dia buat, tapi dia buat dekat masjid lah. Sebab dia tak, kalau dia buat seorang, dia jadi tak syok, dia jadi tak khusyuk. Tapi kalau sembahyang ramai-ramai, waktu tu dia ada perasaan lain. Setengah orang dia memang macam tu. Kalau setengah orang dia mati dalam keadaan macam tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat kedudukan dia. Sebab apa? Sebab dia dah beramal. Dia dah beramal dah, walaupun dalam keadaan dia ni jenis kena ada orang tengok. Maknanya tak lengkap lagi lah. Tak lengkap lagi lah amalan dia. Dia kena ada orang tengok dulu. Kena ada orang tengok, barulah dia boleh buat amalan dia tu. Tapi dia tak riak. Maksudnya dia bukannya dengan niat nak tunjuk amalan dia dekat orang lain. Kalau niat untuk tunjuk amalan dekat orang lain, yang tu cerita lain pula lah. Jadi ibadat dia tu jadi bukan kerana Allah Ta'ala. Tapi yang ni tak, dia memang buat ibadat kerana Allah Ta'ala. Buat ibadat kerana Allah. Tapi dia jenis kalau ada orang, barulah dia boleh buat. Dia niat kerana Allah. Jadi kadang-kadang dia pun perasan juga yang dia ni bila depan orang barulah dia buat ibadat. Tapi kalau belakang dia payah nak buat ibadat. Kadang-kadang dia perasan macam tu. Dia perasan yang diri dia tu macam tu. Dan waktu dia beribadat tu, dia berusaha untuk nak buang perasaan riak, perasaan nak tunjuk ibadat dia tu dekat orang. Jadi dia adalah usaha dia untuk nak buang perasaan riak tu ada. Tapi masih lagi dia semayang dia kena cari jemaah, ibadat dia kena cari jemaah, barulah dia semangat untuk amalkan. Sebahagian orang macam tu daripada awal sampailah ke hujung hayat dia, dan dia mati dalam keadaan macam tu, dan dia dah beramal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia dan angkat darjat dia, InsyaAllah. Jadi sunat yang ke 396, 395, sunat yang ke 395, alla yatula hadzal fasl. Tadi kita cerita apa? Disunatkan untuk berpindah tempat di antara sembahyang sunat dan sembahyang fardu, ataupun di antara dua solat, sama ada sunat-sunat, fardu-fardu, sunat fardu dan sunat. Dia berpindah dengan kalam, ataupun dia pisahkan dengan kalam, ataupun dia berpindah tempat. Dan sunat yang ke 395, sunat kepada dia untuk dia tidak panjangkan fas. Maksudnya dia tidak panjangkan di antara dua solat tu, pisahkan di antara dua solat tu bukan dengan pisahan yang panjang, pendek saja. Dia nak baca zikir, sebut dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian tu bangun solat sunat. Tapi kalau wirid selepas solat, yang tu panjang lah. Sebut baca wirid selepas solat, lepas tu tasbih 33 kali, tahmid 33 kali apa semua tu, lepas tu baca doa. Ikut kepada keadaan. Kalau dia baca wirid panjang selepas solat, maka selepas wirid panjang tu dia bangun sembahyang sunat. Jadi dia dah pisahkan di antara sembahyang tu dengan wirid. Dia dah baca wirid dah,
Lepas tu dia nak bangun sembahyang sunat, sunat lagi kepada dia untuk dipisahkan dengan intiqal. Dia pindah sikit tempat supaya tempat tu boleh, tempat yang banyak yang jadi saksi pada dia. Jadi dia pisahkan dua sembahyang dia dengan apa? Dengan wirid dan dengan intiqal. Yang tu yang lebih afdal. Dan kalau dia tidak ada hajat, kalau dia tidak ada keperluan apa-apa untuk nak wirid ke apa ke, maka disunatkan kepada dia untuk dia tidak panjangkan tidak panjangkan pisahan di antara dua sembahyang tu. Tidak panjangkan dengan benda-benda yang tak perlu. Tapi kalau benda yang dia perlu, contohnya macam dia nak pindah daripada sembahyang masjid ke sembahyang kat rumah dia. Jadi sepanjang perjalanan dia tu perjalanan yang perlu, sebab dia nak pindahkan sembahyang dia daripada masjid ke rumah, sebab yang tu yang lebih afdal. Maka sepanjang perjalanan tu perjalanan yang perlu, dia tak dikira sebagai pisahan yang panjang. Pisahan yang panjang ni dikira pada tempat bila tak ada keperluan untuk dia lama-lamakan sembahyang dia tu, tapi dia lamakan juga. Maka itu dia khilafus sunnah, tidak sunat. Dan kalau dia nak baca Quran selepas sembahyang fardu apa semua, yang terbaik bagi dia adalah selepas sembahyang ba'diyah. Selepas sembahyang qabliyah tu, selepas sembahyang fardu tu, dia wirid dulu, lepas tu bacakan doa, bangun sembahyang sunat, lepas tu nak baca Quran apa semua selepas daripada sembahyang sunat ba'diyah. Macam itulah sembahyang, macam itulah dalam sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib kan, kalau dekat masjid sembahyang jemaah, selepas sembahyang fardu, lepas tu imam akan bacakan doa, wirid bacakan doa, lepas kita bacakan doa, semua pakat bangun sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat tu sambung lagi zikir sampai masuk waktu isyak. Jadi tak payahlah nak berzikir sampai dekat waktu isyak, lepas tu baru sembahyang sunat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. InsyaAllah kita akan sambung sunat yang ke-396 pada minggu hadapan insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.